Dan di dalam filem the final scene itu jugalah yang menyentuh hati kita semua when MJ jatuh daripada tempat construction site tu, and then Tom Holland cuba untuk menyelamatkan dia, and then glider Green Goblin langgar Tom Holland, and then out of nowhere Andrew Garfield yang pergi melompat dan selamatkan MJ masa tu. Aku nak point out this scene adalah kerana aku suka when kali ni Andrew Garfield dia improve dia punya way untuk selamatkan MJ. Kau faham tak? Maksud aku improve that the way bila kau tengok reaksi muka selepas dia selamatkan MJ, it feels like scene kematian Gwen tu berulang banyak kali dalam kepala dia. Dia memikirkan tentang the actual way untuk selamatkan Gwen Stacy, bukanlah dengan menembak sarang, akan tetapi dengan melonjakkan diri cepat-cepat pergi sambut badan Gwen kalau boleh waktu itu. Tapi dia tak mampu buat benda tu, and then bila dia dapat selamatkan MJ yang punya girlfriend kepada Tom Holland ni, it really touch his heart. Dan benda tu, scene tu juga menyentuh hati kita semua. Filem Amazing Spider-Man 2, kematian Gwen Stacy tu adalah ending yang begitu pedih untuk filem Spider-Man. And after that, the fighting scene di dalam the third act tu kan sangat super. All of those berlawan dengan Electro, lawan dengan The Amazing Spider-Man dan sebagainya, dan mereka berjaya lah untuk menyembuhkan kelima-lima villain tu. Akan tetapi dalam scene tu juga ada scene yang heartwarming jugalah. Banyak sih dalam filem ni, dia macam heartwarming scene je most of the time. Dia macam ada scene when Tobey Maguire punya Spider-Man, and then dengan Doc Ock, Peter Lepas tu Doc apa yang tadi dia cakap, aku tak ingat masa tu, tapi how are you, and then dia cakap try to do better. And then kita juga dapat tengok scene when Andrew Garfield dia bercakap dengan Max, iaitu Electro, when dia dah tak jadi Electro kan pada waktu itu. Dia ada mention satu benda, which is Electro, Max ingat Spider-Man ni orang yang berkulit hitam, and then Andrew Garfield cakap maybe ada orang Spider-Man yang berkulit hitam di universe lain ke apa macam tu kan. Itu adalah message ataupun itu adalah petanda-petanda awal untuk Miles Morales akan datang, akan muncul di MCU one day, kita tak tahu bila. And then after the pergaduhan semua itu dah selesai, scene Green Goblin when Tom Holland cuba untuk membunuh Green Goblin dengan melepaskan berdas-das tumbukan kat muka dia. He almost kill Green Goblin. Dan pada waktu itu dia dah ambil glider untuk tikam Green Goblin, sama macam Spider-Man 1 dulu yang Tobey Maguire punya kan. But then a person yang menyelamatkan keadaan tersebut adalah Tobey Maguire sendiri. Dan pada waktu itu Tobey Maguire tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tengok muka Tom dan Tom hanya tengok muka Tobey. Itu adalah satu message yang mereka ingin menyampaikan kepada Tom Holland ni, yang mana jangan lakukan kesilapan yang mana kami semua buat. Don't do that. Be a more mature Spider-Man. Be better than us. Jadi lebih baik daripada kita. Be a better friendly neighborhood Spider-Man. Itu yang Tobey Maguire cuba sampaikan kepada Tom Holland. And pada waktu itu dia sedar, serta-merta dia sedar pada waktu itu. Dan aku really suka scene tu. It really fits the rage emotion of Tom Holland punya Peter Parker ni sangat dahsyat. Sebab iyalah, he already lost his Aunt May, and maybe pada waktu itu juga dia boleh kehilangan Mary Jane, MJ dia, bukan Mary Jane dan it really buatkan Tom Holland punya Peter Parker marah. Even kalau aku diletakkan dalam situasi itu where ada orang yang mengacau ahli keluarga aku sampai sebegitu rupa, of course kita semua pun akan marahan dan sebagainya. Untuk melawan emosi of rage tu dan melakukan a good decision, itu mengambil pengorbanan yang begitu berat lah sebenarnya. Yeah. And then Green Goblin tikam Tobey Maguire, and aku terkejut kan waktu itu. Aku ingat ke that Tobey Maguire akan mati ke apa semua, but then Tobey Maguire cakap that dia dah pernah kena tikam banyak kali.
pergi ke final scene, iaitu Tom Holland terpaksa sacrificekan keluarga dia, kawan-kawan dia, Avengers dan semua benda di dunia itu untuk tidak membenarkan any kind of enemies yang datang daripada multiverse lain dan mencecah masuk ke universe itu dengan menyuruh Doctor Strange untuk lakukan spell tu, habiskan spell tu. Itu adalah pengorbanan yang paling berat aku rasa to be a Spider-Man. You know, after this, knowing that kau kehilangan MJ kau kehilangan Ned kau, Avengers even tak tahu siapa kau ni. It feels like kau ni betul-betul stranger dalam dunia ni, alone. Itu sangat menyedihkan. Itu sangat menyedihkan sebenarnya. Akan tetapi, ini adalah kemuncak of Peter Parker, Tom Holland. Dan aku really suka how dia buat benda ni. Ini dia macam seolah-olah ini adalah soft reboot kepada filem trilogi Tom Holland. Apa yang kita dah tengok sekarang ni, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home ini, ia seakan-akan filem sebelum terjadinya Spider-Man yang matang, terjadinya Spider-Man yang pada final scene tu kita nampak that Peter Parker beralih ke apartment yang baru, iaitu apartment yang buruk lah sebenarnya, apartment yang buruk sama seperti Tobey Maguire Spider-Man dulu kan, dia beralih kepada apartment. Dan itu macam menyentuh hati aku when dia baru sampai ke tahap ini. Sebelum ni kau telah buat create Iron Spider, kau telah lawan dengan alien dan sebagainya. Kau baru sampai maturity kau to be a Spider-Man, to be a mature Spider-Man. Itu really menyentuh hati aku. Dan daripada scene itu jugalah, pengakhiran scene itu, when after everyone dah lupakan dia, Peter Parker, Tom Holland ni, dia pergi berjumpa dengan MJ dan Ned. Dan dia ada cakap kan, dia nak bagi tahu semua benda dan sebagainya. Tapi at those time, dia tidak bercakap apa-apa. Dia biarkan mereka berdua lalui kehidupan yang mereka berdua sepatutnya lalui. Kerana Tom Holland, dia tidak mahu masuk campur dalam hidup mereka. Selagi Spider-Man hidup, selagi Spider-Man exist di dalam dunia ni, dia tidak akan mendapat satu life yang normal seperti orang lain. Dan itu pengorbanan yang amat berat to be a Peter Parker. And after this, dia akan move on. Maybe dia akan jatuh cinta dengan orang lain, maybe dia akan bertemu dengan orang lain. Itu yang aku rasa lah. Mereka boleh munculkan balik Ned dengan MJ dan sebagainya, tapi maybe kita boleh go through another another dimension of Spider-Man dan Tom Holland ni. And then pada pengakhiran filem tersebut, ini last iaitu suit baru, kostum yang terbaru daripada Spider-Man yang really comic accurate, berwarna merah, warna biru. Dan aku believe dia tidak lagi memakai tag daripada start Enterprise dan sebagainya. It really depends. Spider-Man yang lepas ni, kita akan nampak Spider-Man yang independent punya Spider-Man, yang a friendly neighborhood Spider-Man yang really walaupun villain mengacau hidup dia apa semua, dia tetap senyum dan sebagainya. Itu adalah Spider-Man yang kita akan dapat in the future. Dan aku really happy dengan benda ni. Ini adalah filem yang menutup segala pergaduhan kat luar sana, yang menutup segala argument di luar sana, yang kita sedang mendapat a maturity Spider-Man yang matang after this. Sama seperti Tobey Maguire dan sama juga seperti Andrew Garfield. Filem No Way Home ini menutup segala lopong ataupun lubang-lubang di dalam filem Spider-Man Tobey Maguire, Spider-Man Andrew Garfield dan juga Spider-Man Tom Holland. Dia sekaligus menutup segala kekurangan di dalam filem-filem tersebut. Dan apa yang aku paling last aku nak puji adalah karakter ataupun lakonan daripada Tom Holland yang membuktikan diri dia Peter Parker. He deserve that. Sumpah, he deserve to be the Spider-Man, the best Spider-Man of all time for now. Dia deserve that mentor. Selama ni kita membesar dengan Tobey Maguire dan Andrew Garfield, dia pun deserve untuk orang semua merasakan begitu. Merasakan Tom Holland ni adalah Spider-Man kita sekarang. Dia adalah Spider-Man di dalam universe kita sekarang ini. Dan kita patut terima tu. Kau tengok dengan lakonan dia
dia berjaya developkan to be a friendly neighborhood Spider-Man. Dia berjaya menunjukkan dia punya rage apabila dia kehilangan dia punya orang yang dia tersayang. Kita juga dapat tengok dia punya acceptance, dia punya redor di mana dia kehilangan orang dia sayang dan dia terpaksa untuk menggadaikan memori orang semua terhadap dia dan untuk to be a better person. Apa lagi yang kau nak daripada Spider-Man? Dan juga swing shot. After this, aku really sure kita akan dapat lebih banyak swing shot daripada Tom Holland punya Spider-Man. And I'm really like this film. Okay, moving on kepada credit scene, right? Credit scene yang pertama kita nampak adalah Venom. Aku kuat kecewa dengan tidaklah kecewa gila-gila, tapi aku kecewa sikit sebab dia tak gunakan Eddie Brock di dalam filem ini. Tapi the message yang untuk disampaikan dalam credit scene tersebut adalah dia tinggalkan symbiote di dalam MCU. Itu hanyalah message dalam filem ni. Sebab maybe itu adalah jalan yang terbaik macam mana nak memperkenalkan Venom after this ataupun anti-Venom ke dan sebagainya. Tapi mereka berfikirlah sebenarnya. Mereka berfikir macam mana kita nak introducekan Venom dalam MCU. Takkan kita nak pakai crossover, pakai universe daripada Sony, lepas tu transfer ke MCU, lepas tu kembali ke Sony. Benda tu macam memeningkan kepala. So why not, the easiest way untuk kita munculkan Venom kita sendiri after this, by letakkan symbiote. Anyone can be Venom lepas ni. Anyone, even Spider-Man sendiri boleh dia lawan dengan Kraven Hunter ke lepas ni, lepas tu tiba-tiba symbiote terkena dia jadi Black Spider-Man sama macam dalam komik ke. Anything can happen. So itu membuka peluang yang barulah untuk symbiote kita, untuk new Venom kita ke, anything. So aku okay dengan benda tu. Dan the second one adalah a teaser ataupun trailer kepada Doctor Strange Multiverse of Madness. Yang tu banyak benda lagi lah yang kita boleh cakap after this. As it seem like begitu chaos apa yang Doctor Strange lalui pada waktu itu, sangatlah berserabut gila. Yeah. So I think that's it apa yang aku nak cakap for this No Way Home. Personally, aku bagi rating for this film adalah 10/10. I really love this film. Aku love the character development of Tom Holland, character development of Tobey Maguire, Andrew Garfield dan segala pelakon villain yang melakukan di waktu itu. Marisa Tomei, yang Happy Hogan pun, I really love all of them. Aku suka gila. No comment yang buruk-buruk lah. Aku akan ketepikan all of those things. Dan aku harap korang suka apa yang kita telah bincang selama ni. For a while, kita telah bincang benda ni banyak bersama-sama kan. Kau bagi teori kau, aku bagi teori aku dan sebagainya. Dan kita dah tengok apa the final execution of this film. Dan akhirnya finally kita dah habis journey of making teori Spider-Man No Way Home. And after this kita akan fokus on Morbius dan juga Doctor Strange Multiverse of Madness dan juga siri-series yang akan ada di dalam Disney Plus, right? Without being said, John Watts, aku nak berterima kasih. Dan aku nak terima kasih segala kepada kru, produksi dan sebagainya, pelakon-pelakon yang telah menjalankan watak yang sangat hebat untuk menjayakan filem ini. Ini bukanlah filem yang biasa-biasa. Ini adalah filem yang mengambil masa dalam 20 tahun untuk jayakan filem ni. Dan personally, I am right. Aku ada mengatakan that dengan kehadiran Tom Holland, dengan kehadiran Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield, itu adalah perencah terakhir dan perencah yang terlengkap untuk filem ini. Kalau without them, filem ni akan jadi tidak make sense. Dan aku juga suka when kemunculan mereka berdua tidak overshadowkan our main character, which is Spider-Man, Peter Parker, Tom Holland. Itu yang aku suka. Spider-Man outshine dia punya Spider-Man tu dengan sangat bagus. Tidak tenggelam langsung. Aku rasa Peter Parker really step up into in the next level. I really love it. Come on Tom Holland, come on, be our friendly neighborhood Spider-Man. Let's go for the next film. So itu saja guys for this video, for this review, long review tentang Spider-Man No Way Home. Apa pendapat korang tentang film ini? So that being said, check it out.